Singapura sedang menyimak sistem persaraan dalam tabung simpanan pekerja atau CPF bagi mereka berusia 50-an dan awal 60-an tahun. Bercakap di persidangan Singapore Perspectives, Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong berkata peningkatan sistem CPF diperlukan. Ini sedang golongan tersebut masih bergelut untuk memenuhi keperluan asas persaraan mereka. Ultimately, we want to be able to assure all Singaporeans, as long as you work and contribute consistently to your CPF, you will be able to meet your basic retirement needs. And for those who do not have the ability to work or the runway to work and save through CPF, we will find ways to take care of you. And this is how we can strengthen our system of collective risk sharing and give everyone peace of mind over their retirement needs as they grow old. Encik Wong menambah ia penting bagi mempertingkat jangkaan pekerjaan dan kemajuan kerjaya bagi golongan karyawan dan teknisyen. Ia juga bertujuan memastikan ketidaksamarataan pendapatan kekal rendah. Ini kerana gaji permulaan bagi para siswaza adalah 2 kali ganda kelulusan ITE. This is not just about reshaping the labour market. It's also about shifting our perception towards work and embracing a broader definition of what counts as good jobs, for us to recognise skills and competencies rather than be overly focused on paper qualifications. Lebih 1,600 pekerjaan seperti penganalisis data dan pengurus kemampanan dijangka diwujudkan dalam sektor khidmat sekitaran menjelang 2025. Ini di bawah satu peta hala tuju yang disegarkan semula bagi sektor itu demi meningkatkan daya bingkasnya serta mengurangkan pergantungan kepada tenaga buruh. Industri itu yang menggajikan lebih daripada 71,000 pekerja juga boleh mengakses lebih banyak sumber bagi automasi prosesnya untuk contohnya meluaskan operasi ke luar negara. Berucap di pelancaran Peta Transformasi Industri atau ITM yang disegarkan semula, Menteri Negara Kanan, Kemampanan dan Sekitaran Dr. Koh Poh Koon berkata, bagi meningkatkan prospek untuk para pekerja berpendapatan rendah, Singapura akan terus meningkatkan program penukaran kerjaya mereka semula pekerjaan dan peningkatan kemahiran. Ini bagi mempersiap golongan pertengahan kerjaya yang bertukar kerja serta juga tenaga kerja sedia ada bagi peningkatan profesional dalam industri ini. Dalam pada itu, agensi sekitaran kebangsaan menggalak syarikat-syarikat supaya meluaskan perkhidmatan masing-masing kepada lebih daripada satu sektor perkhidmatan sekitaran. Pemerintah akan melancarkan geran $4 juta pada Mac depan untuk membantu syarikat-syarikat membiayai sistem kawalan keselamatan bagi kren. Ini memandangkan jumlah naas di tempat kerja melibatkan kren meningkat 3 kali ganda tahun lalu, iaitu kadar paling tinggi dalam masa 4 tahun. Kementerian Tenaga Manusia MOM juga sedang menimbangkan untuk melanjutkan tempoh keselamatan yang dipertingkatkan. Daripada 46 kematian akibat naas di tempat kerja tahun lalu, lebih 10% melibatkan kren, malah 2 daripadanya berlaku Disember lalu. Lori yang dipasang kren seperti ini selalunya digunakan untuk mengangkut bahan binaan seperti simen. Tetapi kemalangan selalu berlaku apabila muatannya terlalu berat atau ia berada atas tanah tidak rata, menyebabkan kenderaan itu terbalik. Sistem kawalan keselamatan tersebut boleh membantu dengan memastikan muatannya tidak melebihi had dan kawasan tanah itu rata sebelum kren digunakan. Apabila muatannya berlebihan atau tanah tidak rata, satu isyarat merah akan bernyala dan semua operasi dihentikan serta-merta. Namun sistem itu agak mahal dengan harga purata $8,500. Maka itu, untuk menggalak penggunaannya, Kementerian Tenaga Manusia akan membiayai bersama kos memasangnya. Ini dilakukan melalui geran $4 juta dengan pemerintah menyerap 70% kos yang layak. Bercakap di simposium tahunan mengenai keselamatan kren, Menteri Negara Kanan Tenaga Manusia Zaki Mohamad menggesa syarikat-syarikat agar memanfaatkan dana itu. Technology has consistently proved beneficial in improving workplace safety and health outcomes.
by reducing the likelihood of manual errors and allowing workers to operate machines in a safer manner. So companies should leverage on technology and innovations and incorporate them into their work processes. Firma-firma binaan berkata geran itu akan meringankan kos bagi mereka menggunakan teknologi itu, terutama di tengah-tengah permintaan binaan yang meningkat. MOM juga sedang menimbangkan untuk melanjutkan tempoh keselamatan dipertingkatkan lagi 6 bulan selepas Februari. Ia diperkenalkan tahun lalu selepas jumlah kematian di tempat kerja meningkat. Singapura dan negara-negara ASEAN mesti kekal komited dalam perpaduan serantau dan bersiap sedia untuk menyesuaikan diri kepada perkembangan luaran yang baru. Menteri Negara Kanan Pertahanan Heng Chee How juga menyarankan agar dibangunkan kumpulan-kumpulan kecil dalam ASEAN untuk menangani keprihatinan serantau yang khusus dengan lebih berkesan. Encik Heng berkata demikian semasa berucap di mesyuarat Sherpa Dialog Shangri-La. Dia juga menarik perhatian bagaimana tekanan ke atas kedudukan berdasarkan peraturan antarabangsa, persaingan kuasa global serta penambahan kepada perbelanjaan lebih tinggi dalam pertahanan mengancam semangat dan perpaduan dalam ASEAN. Singapura dan Malaysia mengesahkan lagi hubungan cemerlang antara kedua-dua negara. Ini ketika Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan bertemu dengan para pemimpin Malaysia pada hari kedua dalam lawatan 4 hari beliau ke seberang tambak. Dr. Balakrishnan mengunjungi Yang di-Pertuan Agong Malaysia, Sultan Abdullah Ahmad Shah di Istana Negara, di mana kedua-dua pemimpin komited untuk mengukuhkan lagi hubungan dua hala. Dalam pertemuan bersama rakan sejawatannya Dr. Zambri Abdul Kadir pula, Dr. Balakrishnan menarik perhatian terhadap kemajuan baik dalam projek kereta api laju Johor Bahru Singapura. Mereka juga mengalu-alukan pelancaran projek itu pada penghujung 2026. Mereka juga membincangkan bagaimana kedua-dua negara boleh mengeratkan kerjasama termasuk dalam bidang baru seperti ekonomi digital dan hijau.